Anyone? Number 14? Senyap lah. Sabar tahu, saya teruskan lah. Okay, just continue. For number 14. Okay, number 14. The first is, okay, pertama ialah alasan for several reason. Okay, alasan yang pertama, for several reason. Okay, you see this one. Okay, for several reason. Untuk beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah it requires much lower investment. Ia memerlukan pelaburan yang lebih rendah berbanding dengan restoran yang terletak pada tempat. Berbanding dengan apa? Berbanding dengan melaksanakan restoran, menjalankan restoran, mengkoordinasi restoran atau menganjurkan restoran. Saya buat dari station ni, kalau tak tahu tak tahu lah. Mana satu? Anyone? Formasi yang mana satu? Okay, B. We got some suggestion here. Okay, okay. So 3 of them suggest B. So I think that the answer as well. Itu juga jawapan yang betul. Jawapan yang sama dengan kamu So I agree with you guys. So running menjalankan. Okay. So macam melaburkan membuat pelaburan yang lebih rendah untuk membuka food truck berbanding kita menjalankan perniagaan restoran yang terletak pada tempat. So setujulah. Menjalankan running ni menjalankan, bukan berlari. Okay, number 15. Expenditure. Nampak macam apa benda apa kata expenditure ni kan. Okay. Nampak ada kata expand. Okay, expand. Kamu jangan salah faham. Biasa expand kan, mengembangkan perniagaan, expand, mengembangkan syarikat, expand. Okay. Mengembangkan saiz, mengembangkan keluasan, expand. Okay. Tapi itu ejaannya PAND, expand. So apa benda expenditure ni? Okay. Satu. Alamat. Okay. The action of spending fund ataupun similar, dia adalah spending ataupun another word similar adalah cost. Okay. Guys, so sini saya nampak saya suka gunakan Google tapi saya tak buat Google Translate guys. Students, saya akan cari, saya akan tulis expand, saya akan ambil satu word tu, saya tulis meaning. Okay. Tujuan dia sebenarnya kadang-kadang kita nak lihat pada satu perkataan. From one word, we can see there are several meaning that are differently used in differently situation, different sentence. So ini betul-betul memberikan awak banyak vocab sebenarnya. Okay. So awak dapat tahu bahawa expenditure ni bukan tentang mengembangkan saiz ke. Okay. Tapi kat sini expenditure ni ada satu kaitan yang hampir sama dengan mengembangkan, iaitu membelanjakan, spending. Biasa kita guna perkataan spending tu untuk menghabiskan masa, spend time. Mungkin dia boleh digunakan kat situ. Ataupun spend cost, ataupun menghabiskan duit kan. Okay. Membelanjakan duit. Spend the fund, membelanjakan dana. Pun boleh guna kat situ juga. Expenditure. Tapi kat sini, ada satu lagi maksud ialah outgoing ataupun cost. Duit yang keluar, outgoing tu. Ataupun cost yang terlibat. So the cost will be limited. The cost, okay, so expenditure ni maksud cost tau. Would be limited, akan terbatas kepada, so cost untuk menjalankan, tadi kan kenapa kita cakap pasal cost? Sebab tadi kita kata investment, pelaburan yang rendah. So kita masih lagi tentang cakap pasal
about money. Okay, kenapa dia dipanggil sebagai high profit? Apa reason dia dipanggil sebagai berkeuntungan tinggi? Sebab apa? Pertama, investment rendah. So apa kaitan dengan investment? Dia ceritalah pasal kos nak buka food truck ni. So number 40 ni. So nak buka food truck, kos dia hanyalah limited tu. Pertama kita kena beli food, makanan. Yang kedua kita kena beli supply. Ialah bahan-bahan selain benda makanan lah. Sos, minyak, barang-barang bekalan. Kan? Itu makanan dia kan. Okay. Lepas tu gas. Sangat salah faham. Gas ni bukanlah gas masak. Boleh jadi gas masak. Dia masak. Adalah semahal nak beli makanan. So kita boleh kata gas masak dalam dapur food truck ni termasuk dalam supply. Bekalan So apakah maksud gas kat sini? Students. Dalam konteks American, dalam konteks American, Amerika Syarikat America, the people of America or American, they always use we are following the British culture or British kita panggil apa, British vocabulary lah so most of us in Malaysian tradition, they always use certain words that similar to British culture. Okay, so kebanyakan kalau merujuk kepada stesen minyak, kita akan fuel station, FEUL kan, fuel station ataupun petrol station. Tetapi kalau dekat Amerika, dia panggil gas station. Okay, tu yang pelik tu, sedangkan diisi bukan gas pun. Di situ ada liquid kan. How the people there use word. Untuk orang di sana guna contoh kalau kita panggil taksi, mereka panggil cab, CAB cab. Kan? Kalau kita panggil polis, orang panggil COP cop. Cop kan? Itu people of America. Okay, American punya style. Let them be. Biarlah. So gas itu sebenarnya adalah kos minyak mereka. Dia kan bergerak tu, takkan guna IDU. They use fuel petrol. So this is a gas. Okay. So what else? So number 15, korang rasa apa lagi okay, so sini kop tu dengan makanan, bekalan dan juga minyak. Okay, so number 15 ni the word is for and with this. This oleh itu, jadi. With dengan, ni dalam korang tahu lah. Maknanya sesuai ini. Ini saja. Nombor 15. Okay, kos yang terlibat hanyalah terbatas kepada makanan, bekalan, minyak. Okay, hanya minimum jumlah yang diperlukan untuk sebarang baik pulih dan pembaik pulih dan juga samalah fees hari lepas ni benda samalah, baik pulih atau penyelenggaraan lah kita kata. Adakah N sekarang ni ayat 15 ni sampai perkataan fixes tu, dia menyenaraikan kos yang terlibat apabila menjalankan food truck punya bisnes. So apa kos dia? Makanan, bekalan, supply, gas dan juga sedikit kos untuk repair. Tu minimal sum, jumlah yang kecil untuk repair. So apa tu? N ke? Is it N? Okay, ada yang buat D, ada yang buat B. Okay. Okay, students, the most correct one is C, with, dengan. Okay, dengan. Okay, so maksudnya kos yang terlibat adalah melibatkan kos penyelenggaraan ni bersama-sama dengan kos lain. Okay,
dengan hanya sedikit. Okay. So kos yang terlibat adalah terbatas kepada kos makan, kos bekalan, kos minyak dengan hanya sedikit sahaja jumlah yang diperlukan untuk sebarang kerosakan dan penyelenggaraan. Itu maksudnya. Sometimes kita akan terkeliru, kita akan prefer guna N. Okay, so the better one, the best one to suit that center is with. Okay, so number 16, unlike restaurants, tidak seperti restaurants, food truck can experiment with their location. Yes, agreed. They can contact, okay, potentially mereka boleh berpotensi apa tu? Nampak tak perkataan expand kat sini? Extend kat sini ada juga. Extend pun macam expand pun lebih kurang sama maksud dia. Okey. Kalau nak guna perkataan extend ni biasanya melibatkan satu jarak. Sama ada jarak masa, tempoh masa ataupun jarak ukuran kawasan. Itu maksud extend. Ataupun extend begitu sajalah. Dari segi tempoh masa dan juga size keluasan extend. Okey, ada lagi extend lain tak? Tak ada. Memang biasanya extend. Tetapi kalau expand ini mengembangkan, meluaskan, menambah. Okey, menambah macam-macam lah expand. Expand ni mengembangkan lagi jumlah dia boleh can be anything expand ni. Okey, dia tak semestinya dan dia tak sesuai nak kata untuk menambah masa kita kata expand, tak boleh. Okey, tapi kalau untuk ruang kita boleh kata expand. Okey. Okay. Dia dan juga boleh guna untuk manusia, boleh guna untuk pengalaman, boleh guna macam-macam expand. Dia bergantung pada sentence. Okay, so adakah kita nak guna swell? Spread ni awak tahu lah, menyebarkan. Apa benda swell tu? Saya tahu maksud swell. Biasa jumpa benda maksud swell tu. Ada tak yang tahu sini? Okay, saya baru, saya baru check sini. Kebetulan. Tengok, ada tak tahu sebelum saya beritahu? Siapa tahu maksud swell? Ada tak orang tulis sini? Tak ada. So ada yang tak tahulah maksud swell lah. Okay. Number 16C, swell ni. Apa maksud dia swell? Okay, kalau saya double check dalam Google swell kat sini. Okay, saya boleh nampak ada dua maksud. Okay. Swelling ni dia macam mengembang juga, tapi lebih kepada permukaan badan atau pasir atau lumpur. Macam dia menggelembung naik, tu swelling. Tu swell ni. Biasanya itu kegunaan swell. Dia tak sesuai untuk kalau kita kata customer base. Swell ni lebih kepada bentuk fizikal. Bentuk fizikal contohnya awak kalau tepung, awak dikembang. Tepung tu dia kita tekan kan, dia melepih. Itu kita panggil swell. Okay. Kalau orang kena sengat, muka dia bengkak, itu swell. Ada kemak dia menjadi lebih besar. Itu swell. Faham jadi betul swell. So dia punya dia punya past participle dia swollen. Betul lah. Swollen. Okay. So they can potentially kat sini food truck ni berpotensi untuk apa ni? Mengembangkan dia punya customer base. Aku tak faham ni bermaksud dia punya apa kita panggil customer base ni nak panggil apa? Jumlah pelanggan lah. Jumlah pelanggan lah. Okay, dia tak punya direct translation. Customer base ni maksudnya dia punya kepelbagaian pelanggan dia. Betul, kalau satu kedai, pelanggan dia mungkin ada satu ciri-ciri yang tak jauh beza dengan pelanggan lain. Mungkin disebabkan faktor jarak, mungkin disebabkan cita rasa. Tapi food truck, dia boleh Putrajaya untuk orang yang berduit. Dia boleh pergi kawasan orang asli untuk orang tak ada duit. Contoh maksudnya dia
mana saja, customer base dia, bentuk-bentuk customer dia boleh berubah-ubah. Dan dia boleh kembangkan, dia boleh promote produk dia. So kat sini dipanggil sebagai expand lah, mengembangkan. The answer for 6 is B, ball. Spread tak sesuai spread ni untuk melebar tak sesuai. Okay. By visiting different areas each day. Betul lah. Okay, hari ni pergi pantai, esok pergi playground, esok pergi office area, kemudian pergi pasar malam. Okay, for customers, okay, bagi para pelanggan, for customers, number 17. Okay, tadi saya dah check guys. Number 17 ni memang tricky kau-kau punya. Okay, for customers of food truck, something here, the what ni, saya tak tahu. Okay, kali ni kita melihat situasi food truck ni dari sudut pandangan customer. Okay, kalau kita sebagai customer nak beli makanan food truck, apa kita nampak, apa kita expect. So for customer, untuk para pelanggan dia okay, food truck punya apa ni, the something of food truck ni, food truck punya apa ni, likely, okay, kebiasaannya likely ni like okay, bergantung kepada casual atmosphere, okay, persekitaran casual. Memang orang pada customer ni, food truck ni orang anggap pada persekitaran casual, dia bukanlah formal ataupun dia bukanlah apa macam selekeh sangat ke, ataupun dia casual ni, dia biasa, dia bukanlah terlalu makanan yang tengoklah ini something ni tentang food truck ni, kita kena ni. Okay, an open display of gastronomic delight. Open display ni maksudnya yalah, dia boleh persembahkan makanan dia dalam keadaan open lah, display kan. Okay, gastronomic delight ni apa benda ni? Kita kena tengok apa gastronomic delight ni. Okay, gastronomic delights. Gastronomic delights. Okay, gastronomic. Okay, the word of gastronomic. Okay. Patutlah. Okay, saya dah check betul-betul kat sini. Okay. Gastronomic delights ni hidangan yang eksklusif. Hidangan yang the best of the best. Macam itulah. Ataupun gastronomi dia guna macam hidangan yang berkualiti lah. Paling tepat adalah berkualiti. Okay. So maksudnya biasanya hidangan berkualiti ni kita boleh dapat dekat mana? Dekat tempat kafe. Kita boleh dapat dekat tempat-tempat mahal. Tapi food truck dia mampu buat kualiti sedemikian tapi dalam keadaan open display. Itu maksud dia sini. Dalam keadaan casual atmosphere, you don't have to pergi hotel, you don't have to pergi function, you don't have to involve in certain event to get the very good quality of food. Okay, tapi just go to the food truck, you can access that kind of food. Itu maksud dia. So sebenarnya kenapa food truck dianggap macam ni, sebab itulah tarikan atau istimewaan yang wujud pada food truck. Makanan mahal dijual street. Okay, sebab tu kalau korang tengok food truck kadang harga dia agak mahal kan. Okay, bukan semua food truck jual makanan hipster, tapi kebanyakan food truck diorang jual makanan-makanan yang ialah biasa dalam restoran, dalam western mahal kan. Okay, so students, kat sini number 17 ni attractive, enticing, appeal and intrigue, semua maksudnya quite of similar, not so different, tak terlalu jauh berbeza dia. Tapi macam mana mereka guna, how these four words to adapt in just own sentence, macam mana dia nak gunakan dalam ayat mereka. Okay, bila saya dah check satu-satu tapi daripada pandangan mata saya, from the first of my glance, daripada sekali imbas kalau saya tengok tadi, before I check the whole meaning of these four words, saya memang pilih C, appeal, and that's the answer. Itulah jawapan dia, appeal. Okay, daya tarikan, penampilan. Okay, daya tarikan. Okay, food truck ni penampilan dia
Sebab apa dia mempunyai daya tarikan yang menarik? The appeal of food truck ni sebenarnya bergantung kepada dia relax, dia casual, something dia biasa je. Tak ada yang over sangat, tak ada yang selekeh sangat, tak ada, dia relax je. Okay, itulah dia punya daya tarikan dia. Dan juga dia boleh persembahkan makanan yang berkualiti secara open. Itulah dia punya appeal dia, daya tarikan dia. Tapi bila saya cek balik, enticing, intrigue, semua ada perkataan similar word dengan attract. Attractive ni maksudnya menarik lah. Okay. Hari ni memang banyak kita punya pendedahan dari segi vocab. Kan? Okay. Okay, supposed to be ini adalah cerita pasal grammar. Tapi nampaknya kita dah melihat kepada banyak vocab kali ni. Okay. Okay, so number 17, the best answer is C, appeal. Okay, daya tarikan saya masuk appeal ni. Appealing, penampilan, daya tampilan tu, tarikan tu. Okay, so the last one, 18. At the same time, okay, food truck owners are always looking for new ways. Yes, mereka selalu mencari cara-cara baru untuk apa? Accommodate ni maksudnya apa? Accommodate ni mendiami, menduduki atau menginap. Tengoklah sentence, okay. Satu lagi accommodate maksudnya menyesuaikan. Menyesuaikan diri. Okay. So, learn untuk belajar. Adakah food truck owners selalu mencari peluang untuk belajar? Mungkin. Takkan belajar untuk customer dia? Okay, tak mungkin. Okay, go to their customers. Okay, adakah untuk pergi? Adakah untuk adapt? Okay, looking for new ways to adapt. Okay, adapt ni semua orang tahu. Adapt ni maksudnya dia akan adapt. Mengikut kesesuaian, menyesuaikan. Itu paling tepat sebenarnya. Adapt ni maksudnya. Okay, so kita kalau tengok sini. Okay, food truck owners ni dia akan cuba buat satu makanan yang ikut cita rasa ramai orang. Dia akan buatlah cita rasa. Ada orang suka manis buat manis, orang suka pedas buat pedas, ada suka. Itulah kelebihan tukang masak food truck. Okay. So, kalau kamu tengok sini, ayat dia kan, to their customers ever changing needs and tastes. Apa maksud ever changing? Berubah-ubah. Kalau tak berubah, never. Never changing. Kalau boleh berubah, ever changing. Okay. Ataupun kadang-kadang kita boleh guna changeable. Boleh bertukar-tukar. Ataupun another word untuk replace ever changing ni, flexible. Flexible needs and taste. Yes. Kita rasa manusia ni flexible. Ada yang macam ni, ada yang macam ni kan. Okay. So, to their customers ever changing needs and taste. Keperluan dan taste. Kebanyak, sikit. Ada kata cheese banyak muak. Ada kata nak cheese banyak baru sedap. So, itu adalah cabaran untuk food truck owners. Sentiasa mencari perbuatan baru untuk adapt, untuk menyesuaikan menu dia kepada customer punya. So, the last one, the food truck phenomenon is here to stay. Yes. Fenomena food truck adalah layak untuk dikekalkan. Itu maksud is here to stay. Okay. Kita baru bincang separuh tadi kan. Okay, so I think better we go for the next session untuk subjek BM pula. Okay, students, so that's the list of answer. Korang boleh tengok sekali lagi. Saya ada remind minggu lepas. Petikan food truck ni adalah salah satu yang bagi saya quite challenging lah untuk suruh untuk faham. As you know, just now we thought, okay, we have overview a lot of new words ataupun kita panggil yang kata-kata yang mencabar lah kan. Okay, maksud lebih kurang sama lah benda semua kan. Okay, so that's all. So korang tahulah maksudnya for this part 2, it's very good for you to improve your vocab actually, not only for your grammar. Belajarlah untuk buat latihan nombor 2. Okay, my suggestion is bila korang buat training exercise untuk part 2 ni, terus buka skema jawapan, terus tanda jawapan semua. Lepas tu, you look back into, ataupun korang salin jawapan, tulis. Tulis the answer, you tick the answer, then you copy the word of the answer. Contoh number 9, while. Korang letak dekat number 9 ni, tulis while. So then you reading.
You read. Korang baca ya. Cuba fahamkan kenapa macam ni. Kenapa macam ni kan. Biasakan nampak benda tu. Okay. So that you can use that kind of sentence in your essay actually. Okay dah. So that's all for English. So, kita akan pergi kepada subjek bahasa Melayu. Okay, minggu lepas kita buat perbincangan yang agak untuk nombor 4 Melayu Standard yang kita bukan soalan saja. Dan saya rasa ini adalah skema jawapan dia. Okay. Dan perkataan-perkataan yang saya tanda ini adalah perkataan-perkataan yang ditukarkan. Okay, dan skema jawapan pun saya dah share. Kalau ada skema jawapan, beritahu saya, nanti saya boleh bagi. Saya dah screenshot dah sebenarnya skema jawapan. Okay, so kita akan pergi kepada di sini adalah petikan umum. Okay, petikan umum. Okay, meredakan pertengkaran. Okay, ini saya nak skip dahulu. Okay, skip dulu. 1, 2 saya skip. Okay. Tapi ni okey, para pelajar. Bahan untuk BM saya dah upload dalam group WhatsApp. So tolong ambil sekarang. Okey. So kita berada pada muka surat S1-6. S1 muka surat 6. Kita pada bahagian B. Okey, bahagian B. So kita pada soalan 6 petikan umum. Okey. So dah soalan 6. Okey. Saya sebenarnya nak skip, saya nak terus pergi pada soalan kebat, tapi tak apa. Kita nak tengok apa benda meredakan pertengkaran. Okey, kalau kita lihat kat sini, mana meredakan pertengkaran? Dia mesti perkataan tu sangat. Tulisan yang telah disenyapkan. Kita tak ada kat sini. Okey. So seperti biasa korang dah belajar kat sekolah antara cara yang paling ringkas dan paling simple lah kan untuk menukarkan perkataan atau memberi maksud. Meredakan pertengkaran. Boleh cuba? Siapa nak cuba? Meredakan pertengkaran. Sebelum saya petik nama MHK, MHJ, sebelum saya petik nama dalam ni ada yang tulis saya dari sekolah swasta. Dan meredakan pertengkaran. Apa maksud yang paling yang agak sesuai untuk digunakan? Meraikan perjalanan. Meredakan, meleraikan. Tengok kalau saya meleraikan tu meredakan pertengkaran. Bolehlah. Sort of lebih kurang sama.
Okey, kalau kita baca dalam ayat tu betul-betul perlakuan dia ni dapat meleraikan pergaduhan. Okey, betul? Okey, okey. Mengurangkan pergaduhan boleh juga. Okey. So saya ada lagi tak siapa nak cuba? Kok ada jawapannya. Menenangkan pergaduhan. Menenangkan pergaduhan. Menenangkan tu dah betul lah. Tapi bila dia campur dengan pergaduhan tu. Pergaduhan. Sekejap Okay, dia, pertama dia mengurangkan, memberhentikan, dapat menghentikan pergaduhan. Memberhentikan. Boleh juga. Okey. Menenangkan. Saya rasa menenangkan tu betul tau. Tapi bila letak pergaduhan tu, tengok pada pemeriksa lah. Kalau saya cukup pergaduhan tu. Okay, saya pun tak pasti. Okay, ada lagi tak nak cuba? Terima kasih yang cuba Izzah Saiful dan Michael. Terima kasih Dina Ahmad. Okay. Okay. Okay, saya skip dua soalan ni. Kita soalan 3. Okay, pada pendapat anda, apakah kesannya jika seseorang tak dapat mengawal kemarahannya? Okay, cepat-cepat dengan pantas. Apa akan berlaku kalau seseorang... Saya nak brainstorm korang ni. Students, the rest of you. Orang yang lain, jangan senyap je. Okey, menenangkan perbalahan. Saya rasa Adina kali ni lebih tepat tadi. Meredakan boleh ke se? Meredakan tu dah sama. Okey. Okey, soalan nombor 3. Kalau tak dapat kawan marah. Saya pergi soalan nombor 3 ni, soalan nombor 3. Apakah kesan kalau tak dapat kawan marah? Okey. Okay, ada kawan kamu tulis jawapan dekat chatting room. Saya setuju. Itu jawapan pertama. Memberi impak negatif pada persekitaran. Okey lagi. Mencederakan orang lain. Boleh jadi. Mencederakan diri sendiri. Boleh jadi. Okay, melakukan perbuatan di luar jangkaan, boleh. Menimbulkan perasaan dendam, boleh. Menyebabkan pergaduhan, betul. Simple je, menyebabkan pergaduhan, betul. Okay. Mencetuskan salah faham, betul. Boleh juga kan, bila orang dah tak pakai marah, dia marah kan. Itu orang akan salah faham. Dia ingat benda kan. Padahal dia, okay. Apa akan jadi kalau seorang tak dapat kawal marah, dia gagal mengawal emosi dia dengan baik pada situasi yang lain. Okey. Okey, mungkin orang ramai menjauhi dia, betul. Banyak sebenarnya kesan dia. Okey. Ada lagi tak? Banyak Okey, tak apa, saya skip saja. Soalan 4. Okey, Razak. Okey, sebagai rakan kelas Razak, macam mana awak nak bantu Razak menangani masalah? Razak ni pandai marah, sikit marah, sentak, makan dalam. Kan, padahal benda remeh je. Benda simple.
Sikit-sikit marah. Nampak apa efek dia? Razak suka nak berkawan dengan orang lain. Ya. Siapa bagi jawapan ambil wuduk pergi solat sunat, saya rasa tak ada masalah. Ini kebat, jangan takut. Okey, tapi kenalah buat ayat tu mantap sikit. Okey. Ketika dia rasa marah aja, nasihatkan dia untuk mengambil air wuduk dan menunaikan solat sunat 2 rakaat untuk menenangkan perasaan. Boleh? Apa lagi? Berjumpa dengan kaunselor. Boleh? Okey, berkongsi masalah. Okey, suruh dia apa? Bercerita dan melepaskan perasaan dan tidak memendam sebarang masalah. Itu antara benda-benda yang boleh bantu Razak. Okey. Okey, menasihati Razak untuk menerima kelemahan orang lain, belajar menerima kelemahan orang lain. Banyak lagi saya rasa. Kalau Razak amal-amal, itu betul kejam. Okey. Apa lagi kalau kau nak marah-marah? Okey. Apa yang awak dapat bantu dia? Apa dia? Cara awak bantu dia apa? Mengajak dia untuk bersabar. Sentiasa bersama dengan dia ketika dia marah. Okey, dan mengajar dia cara untuk bersabar. Boleh? Okey. Membimbing dan memberi nasihat. Okay. Banyak cara lagi. Apa lagi cara? Okay, saya skip lah ni. Okay. Okay, we got about 5 minutes more. Okay. Okay, saya nak skip bahagian ni, saya nak pergi pada isi sekejap. Okay, last time saya ada buat soalan pertama ni dengan student saya. Yang mungkin student saya tu ada join kelas malam ni, tapi tak apa. Saya nak skip bahagian ni. Ini menarik sebab kalau tengok sini, saya nak maklumkan pada pelajar, kalau baca tu kan, huraikan pendapat anda. Tapi saya tak pasti saya dah buat awak belum. Okay, mungkin saya belum buat detail kot. Tak apa. Okey, huraikan pendapat anda tentang pembudayaan amalan membaca di sekolah. Okey, kalau kamu baca betul-betul benda ni, okey, yang ini berkaitan dengan apa tau? Punca, faktor. Okey, faktor apa? Faktor anak-anak tiada amalan membaca di rumah. Okey. Okey, lepas tu dekat sini saya rasa bila kita baca kan, okay, bila orang ada benda yang baca, apa kefaedah dia? Bertambah ilmu. Apa dia? Akan jadi bijak sana. Bila kita tak kisahlah dia bangsa apa, dia umur berapa, tapi kalau dia baca, dia akan jadi bijak sana. Itu faedah bila orang baca. Dia bukan ikut peringkat usia apa ke, dia boleh jadi bijak. So faedah membaca adalah bertambah ilmu dan jadi bijak. So ini faedah, ini kebaikan, manfaat. Manfaat ni. Okey, bacalah, mari baca. Mudah dilakukan di mana-mana berada. Okey. Okey, ini kelebihan baca tu faedah juga. Jadi disebabkan budaya baca ni mudah dilakukan, kita boleh membaca di mana-mana. Itu faedah membaca. Kita boleh lakukannya di mana-mana. Nak kata faedah, bukanlah, kelebihan lah. Kelebihan membaca ni kita boleh lakukan di mana-mana. Boleh juga lah kelebihan lah kan. Kelebihan budaya baca ni, amalan baca ni, kita boleh laksanakan di mana-mana. Itu dia punya kebaikan lah, kelebihan lah. Okay. Lepas tu bacalah dengan mata dan hati. Okay.
dunia luas kita terdekai. Ini ada faedah dia juga, iaitu dapat menambah pengalaman, menambah pengetahuan juga sini. Dapat mengetahui pelbagai perkara tentang dunia. Okay. So ini adalah manfaat. Okay. Dan last kali kat sini adalah tentang peranan. Kat sini ada 1, 2. Ada 2 peranan. Bila korang membaca bersama rakan, apa peranan kawan korang ketika korang baca? Dapat kongsi, kawan korang boleh kongsi bahan. Okey, kawan korang boleh berbincang bahan dengan korang. Itu peranan. Okey. So para pelajar di sini awak punya karangan bahagian A ni yang saya ada bagi briefing dari segi masa ni dengan markah yang sikit ni. Sebenarnya di bawah satu sini kita ada berapa? Kita ada 5 perenggan. So 1 perenggan pendahuluan, 1 perenggan penutup, kita ada 3 perenggan isi. Kan? Jadi kat sini 3 perenggan awak dapat lihat. Perenggan isi pertama adalah faktor. Faktor apa? Korang ceritalah benda tu. Okay. Perenggan isi kedua, manfaat amalan baca. Kelebihan amalan baca ada perenggan isi kedua. Dan perenggan isi ketiga, peranan rakan sebaya. So di sini korang buat sebuah karangan tentang amalan membaca, tapi isi dia bercampur-campur. Isinya bercampur-campur. So hati-hati. Ya, hati-hati Saya rasa banyak antara kamu tak pernah buat karangan macam ni. Okay. Biasa kita buat kalau karangan tu faktor-faktor je. Kalau pernah peranan je kan. Okay. Tapi tak susah. Apa yang korang boleh buat lah, korang salin je lah, copy paste je lah kan. Adakah perlu tambah huraian? Tengoklah kalau rasa perlulah. Macam ni kan. Macam ni pendek sangat. Mungkin kalau awak nak tambah sikit ke kan. Peranan je kan. Okay. Okay dah. Cukup? Okay. Saya nak pergi pada karangan bahagian B. Okay. Para pelajar. Next class. Saya akan pilih satu karangan. Saya tak pasti lagi nak pilih yang mana. Tapi minggu depan kita akan bincang senarai isi. Okay. Senarai isi. Okay. Lepas tu kita akan lihat apakah isi-isi yang menarik untuk dibincangkan. Ada yang saya nak buat hari ni, tapi disebabkan kelas kita dah dipendekkan pada sejam, tak sempat lah. Saya plan minggu lepas lagi dengan nak buat hari ni. Okay apa yang saya akan buat minggu depan saya plan ialah, kita akan cuba senaraikan isi untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan juga soalan 4. Okay, kenapa kita saya nak buat macam ni? Korang akan lihat kepelbagaian bentuk isi, macam mana nak berfikir bila soalan tu skop individu, soalan tu skop masyarakat, soalan tu skop antarabangsa, soalan tu skop tentang apa tu sekolah. Jadi macam manakah cara berfikir, macam manakah cara mencari isi. Itu semua skill yang kita kena asah bila kita lihat banyak soalan, bukan satu soalan satu mata. Bila kita lihat 2-3 soalan, kita dapat buat perbandingan. So kita boleh asah skill kita mencari isi yang mantap. Ingat isi yang mantap. Isi yang mantap baru cerita huraian kita power. Okay, itu yang paling penting. Alright. Okay. And pada masa yang sama juga, kita nak kuasai soalan-soalan Mungkin ada soalan-soalan tersembunyi, tapi setakat ni saya tengok okay, soalan nombor 4 ni saja yang agak tersembunyi. Sebab soalan dia bincangkan. So kena cari apa yang dia nak soalan ni. Bincangkan pasal apa. Soalan ni dah nampak dah, peranan ibu apa. Soalan nombor 3 Soalan nombor 2 pun dah nampak dah, punca-punca. Soalan nombor 1, kesan-kesan. Okay. Okay dah. Itu saja. So kita akan jumpa next class pada minggu hadapan, hari Selasa. Ada lagi yang minggu depan? Yes, ada lagi. Masih dalam cerita sekolah. Dan so kita akan berjumpa. So nanti bila dah buka sekolah, yang dah pergi sekolah lah. Yang tak ada sekolah, yang sekolah harian biasa yang tak ada bersama, awak akan masih lagi bersama dengan saya. Sebab kelas ini akan berterusan sehingga bulan 2 sampai SPM. Okay. Dah, itu saja. Okay, guys. Itu saja para pelajar. So kita jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih semua okay. Okay, sama-sama.
Okay, welcome semua. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Okay, welcome.